satu perkataan dan dia mengikutlah apa yang terbaik dari perkataan tersebut, insya-Allah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala sekalian, kita akan memulakan bacaan kitab yang baru pada malam ini. Sebagaimana pada kuliah Maulidur Rasul yang lepas, saya ada berkongsi bahawa antara salah satu kitab ataupun penulisan yang dikarang oleh para ulama kita ialah berkaitan dengan hak-hak Nabi SAW. Hukuk, yakni hak-hak yang perlu dipenuhi oleh kita terhadap Nabi SAW. Maka di sana ada satu buku yang namanya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syifa maksudnya penawar dalam memperkenalkan bi Ta'rifi Huquq, yakni hak-hak Al-Mustafa, yakni Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kemudian dalam buku ini kita akan bincang tentang apa yang membezakan buku ini dengan buku-buku yang lain. Sebab banyak sangatlah hadis buku-buku yang membicarakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satunya adalah buku ini. Jadi apa yang kita akan bincangkan ataupun apakah tajuk-tajuk yang kita akan belajar daripada buku ini? Antaranya tuan-tuan, kita akan belajar tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ta'zim, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengangkat kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara memuji Nabi, menzahirkan pengagungan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan belajar juga tentang kewajipan manusia, yakni orang Islam, terhadap hak-hak. Maksudnya di sana ada kewajipan dan ada hak. Nabi ada kewajipan kepada umat, tapi dalam masa yang sama Nabi ada hak yang perlu dipenuhi oleh umat. Jadi siapa yang perlu memenuhi hak-hak tersebut, maka menjadi kewajipan fima yajibu 'alal anami min huquqihi alaihi salatu wassalam. Manusia lah, yakni orang Islam. Kemudian kita akan belajar juga tentang fima yastahilu fi haqqihi wa ma yajuzu alaihi syar'an. Apa yang mustahil bagi hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang boleh ataupun harus pada hak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa ma yumtana'u atau yamtani'u wa yaslihu min al-umuri al-bashariyati an yudhafa ilayhi. Apakah perkara sifat kemanusiaan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir sekali dalam buku ini kita akan belajar tentang apa dia? Fi tasarrufi wujuhil ahkam ala man tunaqqisuhu aw sabbahu aw sabbahu alaihi salatu wassalam. Maksudnya orang yang menghina Nabi lah, apa hukum hakam dia. Kita tengok juga lah sallallahu alaihi wasallam. Okay, baik. Itu maaf tuan-tuan. Okay, baik. Tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi kita mulakan pada malam ini dalam buku ini. Buku ni dia buku yang tebal lah. Kalau biasa tempat kita, saya sudah sebut, kalau musim Rabi'ul Awal, Maulidur Rasul, kita biasa buku sirah ataupun kita baca buku Syama'il Al-Muhammadiyah. Tapi ada beberapa negara Arab yang lain, contohnya di Mauritania ataupun di Morocco ataupun sebahagian tempat di Saudi, mereka membaca kitab ini, kitab Asy-Syifa. Mereka khatam lah
sepanjang sebulan, bulan Rabiul Awal, bukan sehari. Kita kalau boleh nak khatam sehari, tapi dia khatamkan dalam masa sebulan untuk mengambil keberkatan ataupun mengambil peluang lah bulan Rabiul Awal tersebut, khatamkan dalam masa sebulan. Okay, baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bab yang pertama, pada malam ini, yaitu al-babul awal. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain. Berkata al-muallif al-imam al-qadhi Iyadh al-Maliki. Jadi al-qadhi Iyadh dia adalah imam dalam mazhab Maliki yang juga muhaddis, dan masa yang sama adalah al-qadhi, tok hakim lah. Dan masa yang sama juga adalah al-faqih, ulama al-faqih dalam mazhab Maliki. Maka kita mendoakan kesejahteraan buat penulis. Itu antara adat ataupun kebiasaan adat pada tubuh kita. Kalau mengaji buku, dia akan sebut qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain. Itu maknanya doa kepada penulis, doa rahmat dan kasih sayang Allah, keampunan kepada penulis, dan juga kepada pembaca juga, mereka yang mengambil manfaat daripada buku ini. Okey, kemudian buku ini buku yang panjang, kita akan ambil poin-poin yang penting lah. Apa yang pertama, tuan-tuan, al-babul awal ialah bab tentang apa? Fi sana'illahi ta'ala alaihi wa idharihi 'azima qadrihi ladaihi, iaitu puji-pujian Allah Ta'ala terhadap Nabi SAW. Dan Allah Ta'ala menzahirkan puji-pujian tersebut, dan Allah Ta'ala menzahirkan pengagungan kepada Nabi SAW. Kita tak akan mengagungkan Nabi sekiranya Allah Ta'ala tak tunjuk contoh macam mana nak mengagungkan Nabi SAW. Ada beza di antara mengagungkan Nabi dengan mensucikan Nabi. Taqdis, mengagungkan Nabi SAW ada cara dia, tapi kita tak sampai peringkat sebagaimana orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani, yang mana kata Nabi SAW, jangan melampau dalam mengagungkan aku sebagaimana orang-orang Nasrani mengagungkan Nabi Isa AS. Kita tak sampai peringkat tu lah. Tapi bukan bermaksud kita dengan Nabi ni sampai level tak. Kita mengangkat kedudukan Nabi, kita menghormati Rasulullah, kita mengagungkan kedudukan Nabi, tapi taklah berlampau sebagaimana kejahilan yang ada di kalangan orang-orang An-Nasara. Jadi Nabi dah bagi kaedah, Rasulullah dah bagi parameter, dah bagi limit dia dekat mana. Okay, kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, dia kata i'lam anna fi kitabillahil aziz ayatin kathiratan musaffahatan mufassahatan bijamil dhikril mustafa wa 'addi masahinihi. Maksudnya banyak sangat ayat Quran ataupun hadis yang menerangkan kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya apa, tuan-tuan? Antaranya dalam surah At-Taubah, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di antara ayat utama nak menerangkan bagaimana Allah mengagungkan Nabi SAW. Apa dia, tuan-tuan? Maksudnya Allah Ta'ala beritahu telah datang kepada kamu Rasul daripada kalangan kamu. Jadi poin pertama daripada ayat ini, tuan-tuan, Allah Ta'ala beritahu, poin yang pertama ialah malam ni tadi terfikir nak call Haji Nazrin dan nak cancel ke tak, kuliah tak apa.
Tapi dah tak apalah, dah datang kan. Kita suka-suka sikit benda ni. Okey, baik. Allah Ta'ala beritahu Nabi ni datang kepada umat, bukan umat datang kepada Nabi. Rasulullah yang tugasnya adalah dia yang datang kepada umat. Ja'akum, Rasulullah yang bangkit buat dakwah. Bukan Rasulullah duduk rumah, semua datang dekat rumah Nabi semata-mata, tak. Ja'akum itu siapa yang datang? Kalau mengaji bahasa Arab, ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih. Apa fi'il kat sini? Perbuatan dia. Ja'a. Siapa yang datang ini? Rasulullah. Ja'akum rasulun, yakni Rasulullah yang datang. Siapa yang didatangi? Maf'ulun bih itu adalah dhamir-kum tadi, yakni kamu, yakni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Yang pertama kita ambil daripada ayat, dakwah tu berhajat kepada da'i, pendakwah yang pergi kepada masyarakat, yang pergi kepada umat, yang pergi menyampaikan dakwah. Bukan semata-mata menunggu. Itu dalam konteks dakwah. Tapi dalam konteks ilmu dia ada perbezaan sedikit. Apabila ilmu ni berkembang, ulama dia letak satu adab yang berbeza. Dakwah ada pendekatan yang berbeza, ilmu ada adab yang berbeza. Apa kata para ulama? Contohnya dalam belajar ilmu, ulama kata al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu tu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Maksudnya orang yang nak belajar ilmu, dia yang kena datang kepada tok guru, bukan tok guru datang kepada dia. Contoh zaman sekarang ada belakang, dulu orang ada. Zaman sekarang contohnya, mungkinlah kalau artis-artis, tak tahu lah kalau ada artis kat sini kan, biasa dia buat majlis, tok guru datanglah dekat rumah dia, buat usrah, buat pengajian. Bukanlah kata salah, tidak sampai peringkat haram ataupun berdosa dan sebagainya. Tetapi ulama meletakkan kaedah adab yang berbeza di dalam belajar ilmu. Sebab itu ada seorang guru kami ketika di Jordan dulu, namanya Syekh Dr. Mu'adz Ibn Sa'id Hawa rahimahullah ta'ala. Hafizahullah. Ada lagi Dr. Mu'adz ni, cuma ayah dia tokoh besar, Syekh Sa'id Hawa tu tak ada. Jadi dia ni ada PhD dalam bidang, dia alim dalam mazhab Hanafi. Tapi dalam masa yang sama dia juga hebat dalam hadis. Jadi dia ada PhD dalam bidang hadis. Dan dia juga mengajar sedikit tentang tasawuf, semua ilmu lah, sirah, hadis. Dia ada PhD tapi dia punya prinsip dia tak mengajar dekat universiti. Boleh dia mengajar dekat universiti, dah banyak tawaran, tapi dia hanya mengajar dekat rumah dia. Sebab apa? Sebab dia pegang kepada kaedah tadi lah. Maksudnya kaedah tu bukan ayat Quran, tapi kaedah tu kaedah adab. Jadi ada orang ulama mungkin warak dia pegang, ada ulama yang terbuka sikit, dia kata fleksibel lah. Jadi syekh ni dia hanya mengajar kat rumah, sebab bagi dia ada ilmu yu'ta wa la ya'ti. Orang yang nak belajar ilmu, dia yang kena datang, bukan ilmu yang kena datang kepada dia. Itu sekadar selingan. Ada perbezaan sedikit dalam pendekatan dakwah dan juga dalam pendekatan ilmu. Maka Allah Ta'ala beritahu dalam ayat ini, disebut oleh penulis rahimahullah ta'ala, Nabi ini datang kepada kita, dan Nabi ini di kalangan manusia. Min anfusikum. Lepas ni kita akan tengok apa makna min anfusikum. Ada ulama kata min anfusikum ni, maksudnya Nabi ini laisa fi abai min ladun Adam sifahum kulluna nikah. Ada ulama kata Nabi ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi ini, mak ayah Nabi sampai ke Nabi Adam, tak ada satu pun daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak berkahwin. Maksudnya kalau tak berkahwin ni, maksudnya anak tu anak luar nikah lah. Kulluna nikahun. Jadi ulama mengatakan bahawa semua keturunan Nabi ni, ayah dia, atuk dia, sehinggalah ke Nabi Adam alaihi salam adalah hasil daripada perkahwinan.
Tidak ada pun daripada keturunan Nabi sampai ke Nabi Adam yang mana terlibat dengan sifah, yakni perzinahan. Itu antara tafsiran para ulama memberikan makna apakah maksud Nabi ini min anfusikum. Cuma ada pembahasan dari sudut ketepatan itu dan sebagainya. Ada ulama kata maksudnya Nabi ini di kalangan manusia. Rasulullah kan diutuskan di kalangan manusia. Kalau kita baca dalam surah At-Taghabun, Allah Ta'ala sebut orang Yahudi ini antara benda yang dipertikaikan adalah dipertikaikan sebab apa? Rasulullah di kalangan manusia. Sebab dia tak boleh terima, dia nampak segala kekurangan manusia, macam mana dia nak terima agama. Itu alasan dia orang. Sedangkan Allah Ta'ala utuskan Nabi di kalangan manusia ini supaya nak memudahkan kita untuk ikut. Kita bayang kalau Nabi ini di kalangan malaikat, di kalangan penduduk langit, confirm kita akan rasa ada gap. Menyebabkan sunnah Nabi itu, kalau Nabi malaikat, sunnah Nabi itu kita rasa itu banyak untuk Nabi saja, bukan inklusif untuk kita. Jadi Allah jadikan di kalangan manusia supaya kita boleh mudah ikut, boleh mudah untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu Allah Ta'ala sebut laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Aziz ini Nabi ini kuat. Sebab itu kita sebut antara sifat Allah adalah Al-Aziz. Bima 'anittum ni apa yang umat rasa derita berat, tapi Nabi yang pikul. Sebab itu dalam surah Asy-Syarah Allah Ta'ala cerita antara benda yang membebankan Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingat kan, alam nashrah laka sadrak. Apa lepas tu? Sambung. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na, saja nampak mengantuk kan. Wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Nabi ni wa wada'na 'anka wizrak, kami letak belakang Nabi ni beban. Wizrun ni beban. Dalam bahasa Arab, menteri ni wazir daripada perkataan beban. Jadi orang yang jadi menteri ni sepatutnya dia memikul beban. Bahasa Pakistan pun wazir juga kan. Wazir Wazir ni daripada wizrun, artinya satu beban. Wa wada'na 'anka wizrak, Allah Ta'ala asalnya ada beban, kemudian diringankan beban tadi. Alladhi anqadha dhahrak. Anqadha ni maksudnya beban yang macam meninggalkan bunyi di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anqadha ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan meja ni, tuan-tuan letak peti ais yang berat, maka dia berbunyi meja ni macam nak patah. Bunyi krek-krek kan. Ada benda yang kursi tu, kursi budak, tiba-tiba tuan-tuan duduk, bunyi. Allah perumpamakan, bukanlah betul-betul berbunyi belakang Nabi, tapi Allah nak beritahu beban yang Nabi pikul tu berat. Beban yang Nabi pikul tu berat. Jadi dakwah ataupun, cuma ulama khilaf apa yang berat tadi. Ada tiga pendapat. Ada ulama kata yang berat tu adalah Al-Quran. Yang kedua, ulama kata yang berat tu adalah fikiran Nabi tentang umat, beban umat tu sendiri, kesilapan, maksiat, syirik yang dilakukan oleh umat. Jadi membebankan belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga saya tak ingat. Jadi maksudnya ada dua tu antara tafsiran para ulama. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan Nabi ni haris, Nabi berusaha untuk berlaku lembut, berlaku rahmat kepada orang-orang mukminin. Sifat dakwahnya begitulah. Sifat dakwah Nabi ni, Nabi bersifat, terjemahan kita tak tepat sangat. Kalau bahasa Melayu kita ni tak cukup kosakata, kita tahulah. Kita menterjemahkan lemah lembut. Betul tak tuan? Betul, Nabi lemah lembut ni dia macam ada makna yang tak berapa tepat lah. Nabi tu rahmat, Nabi tu
Sebab lemah lembut ni dia ada perkataan lemah tu kan. Mungkin sopan santun tu boleh juga. Jadi nak cari perkataan yang tepat tu. Baguslah lemah lembut tu, tapi hikmah lah sepatutnya. Hikmah, rahmah, ada kasih, ada sayang. Kat sini digunakan perkataan Rauf. Tuan-tuan, Raufur Rahim ni sifat Allah asalnya. Jadi sifat Allah Ar-Raufur Rahim, kalau kita tambah alif lam, dia khusus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dekat sini dibuang alif lam. Allah Taala meminjamkan sifat Allah untuk gambarkan sifat itu juga reflect ada pada Nabi SAW. Bagaimana Nabi menyantuni dalam dakwah tadi. Kemudian kita tengok, biasanya tuan-tuan bayang dalam masyarakat kita ni ada ramai kanak-kanak, contoh budak-budak muda kan. Kita tahu perangai dia orang. Tiba-tiba kita umur membesar, dia jadi YB kawasan ni, ataupun dia jadi penghulu kawasan ni. Kita tak boleh nak terima contohnya. Macam mana kau boleh jadi penghulu? Dulu kau tak semayang buat kat masjid ni. Contoh. Minta maaf kalau ada penghulu, saya bagi tersilap bagi contoh tu kan. Ataupun dia jadi YB ke, jadi ketua ke, itu contoh je lah. Kita tengok orang dekat kampung ni, orang anak muda membesar dengan kita tahu kekurangan dia. Jarang datang semayang ke, ataupun ada masalah di jalan sosial ke dan sebagainya. Tiba-tiba bila dia besar, dia nak jadi pemimpin kita. Jadi nak percaya dekat dia tu 50-50. Betul ke dia ni? Dulu aku kenal macam ni. Jadi itu sifat manusia. Dia sebab dia dah nampak kekurangan, sebab itu mereka tak terima Nabi ni di kalangan Al-Bashar. Itu yang pertama. Tapi Nabi Muhammad ni dia membesar dalam keadaan Al-Amin. Sebab itu dalam surah Al-Tuha, dalam surah Al-Tuha, cuba kita baca, wa wajada alam yajidka yatiman fa'awa. Nabi ni membesar dengan keadaan anak yatim. Okey tuan-tuan, zaman tersebut budak-budak yang paling dizalimi ni adalah anak yatim. Kalau zaman sekarang ada tak yang selain daripada anak yatim? Ada tak tuan-tuan? Ramai kan? Contohnya minta maaf sebut anak yang kita sebut tak sah taraf tadi kan, ataupun budak kecil yang dibuang oleh mak ayah. Ini semua budak-budak yang dizalimi oleh masyarakat. Maksudnya mak ayah dia maksudnya kurang kasih sayang. Cuma dalam Quran banyak sebut yatim, sebab zaman tu yatim. Zaman sekarang ni banyak. Bukan maksudnya limit pada anak yatim saja. Semua kanak-kanak yang ditimpa dengan benda yang sama. Okey tuan-tuan, anak yatim ni apa yang kurang pada dia? Dan kanak-kanak yatim ni apa yang kurang pada dia? Sekurang-kurangnya ada dua perkara yang kurang pada anak yatim. Apa dia? Yang pertama, kurang kasih sayang kekeluargaan, sentuhan kekeluargaan. Kalau anak yatim mesti, kalau dia tak ada ayah, ada beza. Duduk dengan mak ni memanglah bermanja dengan mak, tapi ketegasan contoh daripada ayah tak ada. Yang kedua, dia kurang protection, dia kurang perlindungan. Ada dua benda. Jadi anak yatim ni sepatutnya secara normal, kalau dia betul-betul anak yatim, dia akan hilang salah satu daripada ni. Sama ada dia tak ada mak ataupun dia tak ada ayah, dia hilang kasih sayang, dia hilang perlindungan, keselamatan. Okey, kekurangan tu ada pada anak yatim, tapi tak ada pada Nabi. Allah Ta'ala dah sempurnakan. Macam mana Allah Ta'ala sempurnakan? Ada dua cara. Itu makna ayat wa wajadaka alam yajidka yatiman fa'awa. Fa'awa tu Allah Ta'ala sempurnakan kekurangan keyatiman tadi, yang sepatutnya ada pada kebanyakan anak yatim, tapi tidak ada pada Nabi, kerana Allah Ta'ala dah mengisi kerombongan tadi. Macam mana cara dia? Ada dua. Yang pertama,
perangai Nabi itu sendiri. Nabi orang baik, remaja yang baik, Al-Amin. Tuan-tuan, kalau dalam kampung kita ni ada budak baik, tiba-tiba di berjalan, satu jalan kita nampak dia kena buli, kita bangkit tak? Kita pertahan tak? Kita pertahan dia. Kalau ada budak kanak-kanak yang baik, kita nampak dia orang buat zalim kat dia, bukan anak kita pun, kita pergi pertahan budak tu. Kesimpulan dia, budak tu ada protection tak? Ada protection, ada perlindungan. Jadi Nabi ni ada perlindungan yang tak ada pada anak yatim kerana sifat Al-Amin tadi. Kerana sifat Al-Amin, jujur, amanah, baiknya Nabi, jadi dia hidup di mana-mana pun dekat Mekah tu, dia akan sentiasa dilindungi. Orang percaya dekat dia. Itu antara cara fa'awa. Jadi kekurangan yang ada pada anak yatim, antaranya perlindungan tadi tak ada lah, disempurnakan oleh Allah. Itu perlindungan. Yang kedua, kasih sayang. Macam mana Allah cover kasih sayang tadi? Banyaklah. Apa-apa biasa kita baca sirah melalui Abdul Muttalib, melalui Abu Talib, melalui ibu susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan rahmat yang Allah sekalian, sifat anak yatim yang sepatutnya kurang, tapi tidak kekurangan itu tak ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala lengkapkan. Itu antara yang disebut. Okey, kemudian sebab itu disebut oleh penulis kitab ini, dikata a'lamallahu ta'ala al-mu'minin awil araba aw ahla makkata aw jami'an nasi ala ikhtilafil mufassirin. Bersepakat Allah Ta'ala mengajarkan kepada manusia, orang Arab, ahli Makkah dan manusia, bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutuskan daripada kalangan mereka seorang Rasul yang mereka sendiri dah kenal dia. Min anfusihim ya'rifunahu wa yatahaqqaquna makanahu. Mereka confirm ni awang yang bukan calang-calang, ada something. Wa ya'lamuna sidqahu wa amanatahu. Masyarakat sekeliling daripada kecil dah nampak dia adalah orang yang jujur dan amanah. Fala yattahimunahu bil kadhib. Tak pernah dia orang kata Nabi ni dusta. Wa tarakan nasihati lahum. Tak pernah dia orang nampak Nabi Muhammad ni meninggalkan nasihat kepada mereka. Kemudian poin penting kat sini dia kata wa annahu lam yakun fil arabi qabilatan illa walaha ala rasulillahi wiladatun aw qarabatun. Wiladatin aw qarabatin. Dia kata tak ada dekat Mekah ni, orang Mekah ni tak ada penduduk Mekah, orang Arab yang duduk dekat Mekah ni, tak ada kabilah pun yang ada hubungan dengan Nabi. Mesti ada waris-waris. Maksudnya mesti kaum kerabat dekat ataupun kaum kerabat jauh daripada Nabi SAW. Jadi maksudnya itu menjadikan kelebihanlah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah Ta'ala latih Nabi ni bukan tiba-tiba dia ambil daripada kampung mana-mana nak latih tak. Dia mesti ada sebab-sebab sosial tadi. Faktor kita kata support system yang membantu Nabi. Dia mesti ada. Bukan kata ambil daripada kampung ni suruh jadi tiba-tiba pemimpin kat sini. Tak. Dia mesti Rasulullah tu sendiri lahir daripada keluarga yang baik, ada hubungan yang baik, ada networking yang baik, ada hubungan kerabat yang baik. Itu menjadi support system kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama juga macam kita. Jadi kalau kita nak bentuk pemimpin, contoh kita kata anak-anak muda ni pemimpin masa depan. Jadi anak-anak muda yang kita nak jadikan pemimpin tu mesti hidup dalam masyarakat. Masyarakat kita kenal dia daripada kecil tadi.
Maksudnya masyarakat dia pun kena balik daripada asrama, kenal jiran, kenal orang kampung, kena bergaul. Ayah dia pun kena jadi ayah yang baik dengan masyarakat. Baru dia menjadi banyak sebab-sebab untuk dilahirkan pimpinan tadi. Bukan sekadar kita hantar dia tak pergi ke mana-mana, tak kenal masyarakat, tak pernah bergaul, tak boleh. Dia mesti ada sebab-sebab sosial tadi, sebab-sebab faktor masyarakat yang menjadi support sistem. Akhirnya pembesaran itulah, perkenalan itulah, networking itulah, masyarakat yang ada itulah yang akhirnya akan mengikuti Muhammad. Yang dahulunya duk kenal dia sebagai kanak-kanak biasa, tapi akhirnya apabila Rasulullah kata ini aku adalah Rasulullah, masyarakat yang sama akan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dalam tempat kita tak berlaku dah sebab tak ada Nabi kan, tapi dalam konteks sebagai pemimpin, jadi dia mempunyai pendekatan ataupun ciri-ciri yang sama. Sebab itu kata Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. Ini kita dah baca. Tugas para Nabi itu adalah untuk membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tazkiyah, mengajarkan Alkitab, mengajarkan hikmah. Kemudian Allah sebut dalam ayat yang lain dengan makna yang sama juga, kama arsalna fikum rasulan minhum yatlu alaihim ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi itu antara yang disebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa tak tuan? Bisa? Mungkin sebab banyak batuk daripada mengajar kan, jadi cepat sangat. Tapi tak apalah, okay. Saya ada sikit kan. Tapi kita azan dulu kan? Kita azan dulu. Okay, baik.
حي على Tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi antara poin akhir sekali yang kita boleh kongsikan, bahawa sifat rahmat Nabi ini SAW bukan untuk Nabi sahaja. Jadi kebaikan orang ataupun kebaikan yang ada diberikan kepada Nabi itu, dia memberikan tempias juga kepada segala makhluk yang lain, termasuklah malaikat Jibril alaihissalam, termasuklah orang-orang munafik ataupun orang-orang kafir mendapat rahmat yang sama. Sebab itu kata penulis ini, dia kata apa? Dia kata fakanat hayatuhu rahmatan wa mamatuhu rahmatan. Nabi hidup pun dah jadi rahmat, Nabi wafat pun jadi rahmat juga. Bukan kata Nabi Muhammad wafat orang Islam berada dalam hina kecelakaan, tak. Nabi wafat pun semua orang mendapat rahmat Nabi tadi. Kita pun sekarang alhamdulillah boleh solat, boleh baca Quran, ada merasai iman sebab rahmat Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kata Nabi SAW dalam satu hadis, Nabi kata hayati khairul lakum wa mauti khairul lakum. Kehidupan aku baik pada kamu, wafat aku pun baik pada kamu. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Idza aradallahu rahmatan bi ummatin qabada nabiyyaha qablaha. Kalau Nabi nak kebaikan rahmat kepada sesuatu umat, Nabi angkat, jadi Nabi cabut nyawa nabinya terlebih dahulu, faja'alahu laha faratan wa salafan. Jadi setelah dicabut nyawa baginda Nabi pun tetap memberikan rahmat kepada umat. Macam mana? Kata penulis, dia kata li jami'il khalq lil mu'minina rahmatan bil hidayah. Orang mukmin kita ni dapat rahmat Nabi dengan dapat hidayah. Orang munafik dapat rahmat macam mana? Orang munafik dia dapat rahmat, dia bil amani minal qatl. Nabi tak perang, Nabi tak bunuh orang munafik, walaupun Nabi tahu dalaman mereka ni busuklah terhadap dakwah, tapi sebab rahmat Nabi tak dibunuh, aman daripada pembunuhan. Wa rahmatan lil kafir bi ta'khiril azab. Jadi orang kafir macam mana? Dilewatkan azab. Rahmat, mengambil rahmat, dapat rahmat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi ditanya dekat Jibril alaihissalam. Dia tanya Jibril, wahai Jibril, hal asabaka min hadhihi rahmati syai'un? Rahmat yang aku dapat ni, kamu dapat tak sikit? Tempias. Kata Jibril, na'am, aku dapat. Kuntu akhshal aqibata fa'amintu li sana'illahi azza wa jalla alaihi. Tapi ya Rasulullah, dulu ni aku overthinking sangat. Aku bimbang benda-benda akibat Tuhan bagi dekat aku. Tapi lepas tu aku dah rasa tenang sikit. Dan aku beriman. Lepas aku baca Allah Ta'ala memuji akulah, yakni Jibril alaihissalam, dalam ayat Al-Quran, dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in
thamma amin. Allah Ta'ala memuji Jibril alaihissalam. Dan Jibril rasa aman, dan Jibril tahu keamanan, ketenangan, kelebihan itu kerana terbias rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak kalau nak cerita pasal Nabi ni, banyak. Itu antara yang kita boleh kongsikan, bahawa rahmat Nabi ni adalah meliputi orang Islam dan juga kepada orang bukan Islam, tetapi dengan cara yang berbeza. Id'ufu mimma asaba ghairahum minal umamil mukadzibah. Maksudnya mereka dimaafkan untuk tidak diteruskan azab sebagaimana umat-umat yang terdahulu daripada ini. Okey, setakat itu adalah untuk malam ini. Baik-baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.